بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat kurniaan yang mana Allah Azza wa Jal telah bekalkan kepada kita. Hari ini kita pergi ke masjid bukan disebabkan hanya saja kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Kita pergi ke masjid bukanlah sebab atas kekayaan yang Allah telah salurkan kepada kita. Kita pergi ke masjid bukanlah hanya sebab waktu yang lapang. Kita pergi ke masjid untuk mengisi sisa-sisa kosong dalam kehidupan harian kita. Tetapi ketika mana Allah Azza wa Jal telah memilih kita, adanya hidayah, petunjuk dan taufik menggerakkan tubuh kita, maka syukurilah akan nikmat ini. Dan marilah sama-sama kita doakan kita sahabat terus kekal untuk solat berjemaah di surau ataupun masjid berdekatan untuk 5 waktu solat fardu. Baik, kita teruskan lagi pengajian kita. Kita menggunakan buku biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi, pada muka surat 116. Kita telah sentuh pada kuliah yang lepas fasa awal ataupun bagaimana Nabi merancang untuk berhijrah ke Madinah. Dan kita telah maklum Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kerasulan. Maksudnya Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Ke-13 kerasulan umur 53 tahun. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Maka muka surat 116, kisah kita akan sambung kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selepas tawaf di Kaabah, Umar mengumumkan di situ, siapa yang mahu ibunya kehilangan anak, isterinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, tunggu aku di belakang bukit ini. Aku mahu berhijrah ke Madinah. Nabi mengisyaratkan sebahagian sahabat supaya berdiam diri senyap-senyap untuk pergi hijrah ke Madinah. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu merasa, buat apa nak simpan perkara yang betul.
yang benar. Dan ketika itu Sayyidina Umar mengisytiharkan, kalaulah nak menghalang aku boleh, tapi bersiap sedialah, ibu akan kehilangan anak, isteri akan menjadi janda, dan anak-anak dia akan menjadi yatim piatu. Maksudnya ancaman yang besar dari Sayyidina Umar Al-Khattab bagi siapa yang menghalang Nabi dan mereka semua untuk berhijrah ke Madinah. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangnya. Dialah satu-satunya sahabat Muhammad yang berhijrah ke Madinah secara terbuka. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Kalau kita baca sejarah dia, sangat hebat. Sampai Nabi SAW sebut, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Allah akan memilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak contoh sampaikan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ada tulis satu buku menceritakan kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Banyak sangat kelebihan yang ada sampai dibukukan kelebihan-kelebihan Sayyidina Umar. Antaranya kisah yang masyhur ketika mana isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan zina bersama dengan Safwan ibnu Mu'attal. Dan ketika itu sampai di Madinah, semua orang dah kata, yang dimulakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, menggembar-gemburkan mana Aisyah, mana Safwan, mereka berdua tak ada di Madinah. Tentu mereka buat benda yang tidak baik. Bercerita satu penduduk Madinah sampai Nabi SAW tidak mampu untuk mengawal perasaan sedih tersebut. Kita maklum, Nabi selesai perang, Nabi nak pulang ke Madinah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk qada hajat. Pergi qada hajat, naik dan bergerak. Dan ketika itu diceritakan dalam hadis, Aisyah perasan perhiasan dia tertinggal, dan dia turun ketika itu dan dia cari, dan dia pergi ke tempat yang asal Nabi dan para sahabat telah bersurai. Dan ketika itu ditugaskan Safwan ibnu Mu'attal untuk cari barang-barang yang tertinggal. Ternyata ketika itu adanya Aisyah radhiyallahu anha. Satu soalan je Safwan tanya kepada Aisyah ketika itu, "Zauji Rasulillah, adakah engkau isteri Nabi?" Dan Aisyah senyap, takut adanya akan berlaku fitnah. Dan ketika itu Safwan bawa unta, Aisyah naik unta dan duduk di haudash, di kemah atas belakang unta, bawa ke Madinah. Sampai Madinah, semua orang dah berkata Safwan ibnu Mu'attal berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun sedih. Allah pun tidak menurunkan ayat Al-Quran membersihkan Aisyah ketika itu. Sampaikan Aisyah demam dan meminta keizinan Nabi untuk pulang ke rumah ayah dia, Abu Bakar Siddiq. Pulang dan Nabi panggil para sahabat. Nabi tanya, "Apakah pendapat kalian tentang apa yang berlaku Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha?" Dan akhirnya Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, "Siapakah yang mengawinkan engkau, wahai Nabi, dengan Aisyah?" Dan Nabi SAW senyap. Dan Nabi kata, "Allah Azza wa Jal." Nabi telah bermimpi berjumpa dengan Aisyah beberapa kali sebelum Nabi berkahwin dengan Aisyah. Maksudnya mimpi para Nabi adalah wahyu, bukan satu benda yang gurauan. Dan ketika itu Sayyidina Umar kata, "Mana mungkin Allah memberikan seorang perempuan yang tidak baik untuk engkau dan melakukan satu benda yang tidak baik." Dan ketika itu Sayyidina Umar sebut, "Subhanaka hadza buhtanun azim." Maha suci Allah, ini adalah fitnah yang amat besar, amat dahsyat. Dan barulah turun ayat Al-Quran,
seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Allah sebut, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci Allah, ini adalah fitnah yang besar. Hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pun sebut, Sayyidina Ali kata, idza dzukira as-salihun, kalaulah aku duduk bersendirian, aku teringat akan orang yang soleh, fahayyaha laha bi Umar, aku akan ingat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang pertama yang aku akan ingat orang yang soleh, sahabat Nabi, adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Sayyidina Umar pun memberi cadangan kepada Nabi ketika mana makam Ibrahim yang kita pergi sekarang di Mekah, antaranya Sayyidina Umar sebut, boleh tak kita menjadikan tempat makam Ibrahim untuk solat? Nabi kata itu tidak ada disyariatkan. Dan ketika itu Sayyidina Umar sebut, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ketika itu Allah membenarkan apa yang lisan disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi kisah yang menarik yang berlaku bila Nabi wafat pun. Banyak perkara-perkara yang ajaib yang berlaku, yang Sayyidina Umar sendiri menguruskan urusan umat Islam. Contoh yang terakhir, boleh saya bagi contoh. Suatu hari Sayyidina Umar sedang memberi khutbah, dan tiba-tiba dia diam dan sahabat semua senyap. Dan ketika itu dia sebut, ya Sariyah al-jabalan jabal, ya Sariyah al-jabalan jabal, ya Sariyah al-jabalan jabal. Wahai Sariyah, naik ke bukit, naik ke bukit. Wahai Sariyah, naik ke bukit, naik ke bukit. Ulang 3 kali. Dan sahabat semua pelik. Dan selepas selesai, tak ada seorang pun berani bertanya dengan Sayyidina Umar. Dan ketika itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah tanya. Dan ketika itu Sayyidina Umar sebut, aku melihat Sariyah ibnu Zanin, seorang sahabat Nabi yang diutuskan menjadi panglima perang untuk lawan tentera Parsi dan Rom. Dia telah dikepung, dia tak tahu nak pergi mana. Dan aku nampak Sariyah ibnu Zanin, dan ketika itu aku menyuruh Sariyah untuk naik ke bukit. Dan ternyata ketika itu Sariyah ibnu Zanin mendengar jeritan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu di Madinah menjerit ketika mana sedang memberi khutbah. Dan itulah yang Sayyidina Ali sebut ketika mana mereka semua nak tanya, kenapa pelik ni? Sayyidina Ali kata apa? Waihakum da'u Umar, biarkan dia, biarkan Umar itu, jangan kita nak sibuk. Fa innahuma dakhala fi syai'in illa kharaja minhu. Sayyidina Umar akan masuk satu benda yang Allah ilhamkan, satu benda yang betul, tepat, baru Sayyidina Umar akan sebut. Sayyidina Umar tidak akan cakap perkara yang tidak sepatutnya. Itulah kelebihan, antara kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar juga antara khalifah yang awal memperkenalkan sistem cukai, sistem kementerian. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia menghantar wakil-wakil ke negeri-negeri yang telah masuk Islam. Dan itulah kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab, sampai mampu untuk menguasai 2/3 dunia. Hijrah terus berlaku, seorang demi seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah, kecuali mereka yang ditahan oleh kaum masing-masing. Abu Bakar Siddiq datang meminta izin daripada Muhammad untuk berhijrah. Sebahagian kecil sudah berhijrah, dan ketika itu Abu Bakar Siddiq ingin berhijrah dan meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad berkata, wahai Abu Bakar, tangguhkan dulu hijrah kamu. Semoga Allah datangkan teman bersama kamu dalam hijrah. Abu Bakar taat kepada Muhammad. Sejak itu hatinya berdoa dan berharap teman itu adalah Muhammad sendiri.
begitu tajam rasa hati Abu Bakar Siddiq ke atas Muhammad. Walaupun dia belum pasti, tetapi sejak hari itu juga dia mempersiapkan kenderaan yang lengkap dengan keperluan perjalanan untuk Muhammad. Semoga teman itu adalah Muhammad sendiri. Dan itulah harapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mana Nabi tidak memberikan kebenaran untuk dia berhijrah. Dia mengharapkan kalaulah dia pergi berhijrah, temannya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, semakin ramai sahabat yang berhijrah. Abu Bakar datang lagi meminta izin daripada Muhammad. Jawapan Muhammad sama seperti dulu. Abu Bakar datang lagi meminta izin buat kali ketiga untuk berhijrah. Jawapan Muhammad tidak berubah. Tiga jawapan yang sama ketika mana Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, semua sahabat Muhammad sudah meninggalkan Mekah. Yang tinggal hanya Abu Bakar Siddiq dengan Muhammad dan keluarga mereka. Selepas Muhammad memastikan semua sahabat sudah berjaya berhijrah ke Madinah, datanglah perintah Allah kepada beliau pula untuk berhijrah. Barulah sampainya ayat Al-Quran untuk menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah. Imam Bukhari melaporkan Muhammad berkata, "Aku melihat dalam tidurku, aku berhijrah dari Mekah ke satu tanah yang banyak pokok kurma. Pada mulanya aku menyangka Yamamah atau Hajar. Rupa-rupanya ia adalah Madinah, iaitu Yathrib." Nabi bermimpi, dan kita maklum mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi mimpi berhijrah satu tempat yang penuh dengan pokok kurma, dan ternyata itu adalah Yathrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Perancangan Quraisy hendak membunuh Muhammad. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang bermaksud, Allah kata dalam Al-Quran, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru," dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang bukan Islam Mekah menjalankan tipu daya ke atasmu, diyuthbituk, untuk menahanmu, au yaktuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu, mengeluarkanmu. Dan Allah sebut wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka menjalankan tipu daya ke atas kamu untuk menahanmu atau membunuhmu, tapi Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana apa? Wallahu khairul makirin. Ya, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Itu Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 30 sebelum Nabi berhijrah. Dan Nabi tahu dah Allah suruh berhijrah ke Madinah bukanlah satu suruhan yang datang secara mengejut. Allah dah rancang dah atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merancangkan. Para sahabat telah masuk Islam, hijrah ke Madinah, itu adalah satu perancangan. Bukanlah yang berlaku ketika mana Nabi disuruh oleh Allah Azza wa Jal untuk berdakwah di Taif, berdua sahaja dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Nabi teruk. Dalam hadis sebut syuja'an ra'suhu, kepala Nabi berlubang besar, darah keluar banyak. Nabi pakai kasut dan selipar berkocak darah. Zaid bin Harithah jadi perisai Nabi pun tidak mampu. Teruknya itu bukanlah ketika mana Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Semasa Allah mengizinkan Muhammad berhijrah ke Madinah, orang Quraisy pula pada masa itu merasakan bahaya besar akan menimpa mereka apabila orang-orang Islam sudah berkumpul di Madinah dan membina kekuatan di sana. Ini satu benda yang jelas. Dia tahu
Ketika mana Nabi nak hijrah ke Madinah, tidak ada orang yang tertinggal di Mekah. Ini satu benda yang besar. Nabi nak buat satu benda yang amat besar. Dan ketika itu mereka mesti berbuat sesuatu sebelum terlambat, dan Abu Jahal memanggil pembesar-pembesar Quraisy ke sidang tergempar di Darun Nadwah. Ketika itu Abu Jahal berusaha dengan satu usaha yang hebat. Dia panggil pembesar-pembesar Quraisy untuk melakukan satu benda supaya mana gagalnya perancangan Nabi SAW ketika itu di Darun Nadwah. Abu Jahal berpesan kepada semua supaya jangan memanggil seorang pun daripada suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim. Begitu juga dengan orang-orang yang ada hubungan rapat dengan mereka, orang-orang Madinah. Ini satu benda yang Abu Jahal sudah kenal pasti. Jangan langsung panggil, walaupun dia belum agama Islam tetapi dia keturunan Muhammad. Jangan sekali-kali kita panggil mereka, sebab ini adalah perancangan yang besar untuk menghalang dakwah Nabi SAW. Semasa mereka berkumpul, datang seorang tua yang berpakaian seperti pakaian orang Najd. Okey, ketika mana mereka dah berkumpul, datang seorang lelaki tua yang berpakaian seperti pakaian orang Najd. Apa itu orang Najd? Najd ini adalah ibu kota Arab Saudi, yang kita panggil sekarang sebagai Riyadh. Dalam sirah Ibnu Ishaq mengatakan orang yang hadir ketika itu sangat mulia. Orang tua tersebut dikenali dan seorang yang sangat mulia dan sangat berpakaian kemas. Tiba-tiba dia muncul. Menurut Muhammad, orang tua itu adalah iblis yang turut hadir dalam rupa manusia bagi membantu Quraisy menyelesaikan masalah mereka kali ini. Pada pandangan Nabi Muhammad, ini adalah iblis yang menyerupai seorang lelaki tua dari Najd ataupun Riyadh. Dalam perbincangan itu, Abul Buturi berkata, kita penjarakan Muhammad. Pandangan yang pertama kata, kita penjarakan Muhammad sahaja. Abu Jahal dan orang tua itu berkata, kalau kita penjarakan Muhammad, sahabat-sahabatnya akan terus berkumpul di Madinah. Lambat laun mereka akan datang juga untuk membebaskan Muhammad dan memerangi kita. Okey? Bukan Abu Jahal seorang je yang cakap. Seorang lelaki tua itu pun kata itu bukan idea yang bernas. Satu pendapat lagi berkata, kita buang negeri ke tempat di luar tanah Arab ini. Kalau tak nak penjara, kita buang Muhammad ni keluar daripada tanah Arab. Mereka kata mereka di sini adalah Abu Jahal dan seorang orang tua daripada Najd. Itu pun tidak boleh. Nanti Muhammad boleh pergi ke Madinah. Okey, dah kena buang macam mana pun Nabi Muhammad akan pergi ke Madinah. Masing-masing buntu mencari jalan penyelesaian sehingga Abu Jahal memberikan satu cadangan. Abu Jahal berkata, kita bunuh Muhammad. Kita pilih daripada setiap suku seorang pemuda yang gagah dan mereka nanti membunuh Muhammad secara beramai-ramai. Kalau suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim ingin menuntut bela, mereka tidak akan mampu menghadapi kita semua. Lelaki tua tadi berkata, benar, inilah pandangan yang paling tepat. Okay, Abu Jahal kata, lebih baik kita ramai ini, kita cari setiap kaum kita orang yang paling kuat. Orang-orang yang paling kuat ini pergi terus membunuh Muhammad. Dan ketika mana dituntut bela, tidak ada seorang pun akan rasa bersalah. Sebab ramai yang akan bunuh dan ramai mereka daripada suku-suku yang berbeza-beza. Pada masa yang sama, Muhammad sudah bersiap-siap berhijrah ke Madinah. Terdapat banyak harta dan
barang berharga orang ramai yang disimpan di rumah Muhammad. Apabila mereka mahu mengembara, barang-barang berharga ini mereka simpan di rumah beliau. Barang-barang itu perlu dipulangkan. Oleh itu, Muhammad memberitahu Ali berkenaan semua barang itu untuk dikembalikan kepada tuannya, dan beliau meminta Ali untuk tidur di tempat beliau pada malam itu. Okay, pada pandangan yang lain, ada mengatakan Nabi menyuruh Ali dan Zubair bin Awam untuk mengambil harta-harta tersebut dipulangkan kepada keluarga yang memberikan harta tersebut, supaya Nabi untuk jaga. Dan ketika itu Nabi memilih Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menggantikan tempat tidurnya. Pada malam itu semua pemuda yang dipilih tadi sudah siap mengepung rumah Muhammad. Mereka menunggu di luar. Mereka tidak berani merempuh kerana di dalam rumah Muhammad juga ada kaum wanita. Bagi mereka, perkara yang memalukan apabila merempuh masuk ke dalam rumah yang ada wanita. Bagi mereka, perkara yang memalukan apabila merempuh masuk ke dalam rumah yang ada wanita. Ini budaya orang Arab. Sejahat mana pun dia, kalau nak pergi ke rumah orang, ada perempuan, dia akan memuliakan perempuan tersebut. Dan itulah tanggapan lelaki-lelaki yang terpilih untuk membunuh Muhammad ketika itu. Selepas Muhammad meninggalkan Ali di tempat tidurnya, beliau keluar dari pintu rumahnya, berjalan di tepi-tepi pemuda itu, tetapi mereka tidak dapat melihat Muhammad. Muhammad keluar sambil membaca surah Yasin. Apabila tiba ayat yang ke-9, yang bermaksud, yang kita selalu baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda, dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Dan kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Dan diriwayatkan Nabi SAW Muhammad mengambil segenggam pasir, Nabi taburkan di atas kepala-kepala pemuda yang terpilih tersebut, dan Nabi Muhammad berjalan menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq yang belum tahu lagi berkenaan hijrah pada malam itu. Dan itulah yang Nabi SAW buat dalam sebahagian riwayat. Nabi baca surah Yasin ayat yang ke-9 yang selalu kita baca. Nabi ambil pasir dan Nabi letak pasir-pasir di atas kepala pemuda-pemuda tersebut. Muhammad dan Abu Bakar berangkat. Muhammad datang mengetuk rumah Abu Bakar pada waktu yang beliau tidak pernah datang sebelum ini. Muhammad masuk ke dalam rumah. Pada masa itu, di rumah Abu Bakar ada dua orang anak perempuannya, iaitu Aisyah dan Asma. Okay, ketika itu Nabi belum berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang dikatakan pemuda Quraisy yang tak nak pecahkan pintu Nabi sebab ada seorang wanita. Itu adalah siapa? Itu adalah isteri Nabi yang kedua yang bernama Saudah Zam'ah. Saudah Zam'ah ada ketika itu. Itu sebab pemuda-pemuda Quraisy tidak mahu memecahkan pintu Nabi. Dan ketika itu Nabi sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, adanya Aisyah radhiyallahu anha dan Asma. Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada bersama kamu." Abu Bakar berkata, "Tiada orang melainkan dua orang anak perempuanku, Aisyah dan Asma." Muhammad berkata, "Wahai Abu Bakar, Allah mengizinkan aku untuk berhijrah."
Abu Bakar bertanya, adakah aku akan menemani kamu? Muhammad berkata, benar. Pada masa itu Abu Bakar Siddiq menangis terharu kerana kegembiraan dapat menemani Muhammad untuk berhijrah. Apa yang Abu Bakar Siddiq niatkan, hajatkan, itulah yang Allah kabulkan. Muhammad dan Abu Bakar keluar dari pintu belakang. Abu Bakar sudah lama menyiapkan 2 ekor unta siap dengan peralatan dan keperluan perjalanan. Kita dah baca tadi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta izin dengan Nabi 3 kali dan Nabi tidak membenarkan. Tapi Abu Bakar Siddiq telah menyiapkan peralatan dan unta untuk berhijrah. Dan ketika mana Nabi sebut, unta dan segala peralatan untuk hijrah telah tersedia. Muhammad membawa Abu Bakar berjalan ke arah selatan, sedangkan Madinah berada di sebelah utara. Nah, ini antara strategi Nabi SAW. Tak nak ikut jalan yang sahabat-sahabat Nabi pergi hijrah secara bersendirian ataupun senyap-senyap. Muhammad mahu mendidik pengikutnya, iaitu kita, supaya berusaha menempuh segala dugaan hidup, bukan hanya berserah kepada Allah tanpa berusaha. Abu Bakar Siddiq yang sudah lama bersedia juga siap dengan strateginya bagi menjamin keselamatan Muhammad. Abu Bakar memerintahkan pekerjanya membawa kambing-kambing ternakannya berjalan di belakang Muhammad dan Abu Bakar bagi menghilangkan kesan-kesan tapak kaki mereka. Ini antara strategi Abu Bakar Siddiq. Bukan sahaja ikut laluan yang berbeza, tapi adanya hamba Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyusun dia untuk membawa kambing-kambing untuk menghilangkan tapak-tapak kaki Abu Bakar Siddiq dan Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka sampai di Gua Thur di selatan Mekah, Abu Bakar memerintahkan pekerjanya Amr bin Fuhairah menjaga unta mereka dan membawanya semua ke Gua Thur apabila diberitahu nanti. Abu Bakar juga meminta Amru memberitahu tempat mereka kepada Abdullah dan Asma, iaitu 2 anak orang Abu Bakar Siddiq. Apabila melihat Muhammad hendak masuk ke dalam gua, Abu Bakar cepat-cepat meminta izin masuk dahulu sebelum Muhammad masuk. Ini antara adab yang diajar oleh Nabi SAW. Satu gua, kalau kita pernah pergi mengerjakan umrah, kalau kita pergi Gua Thur, dia satu gua yang rendah. Nanti kita akan baca ketika mana kafir Quraisy, kalaulah dia menundukkan badannya, ternyata akan nampak Nabi SAW dan Abu Bakar yang sedang menyuruh. Abu Bakar cepat-cepat meminta izin masuk dahulu sebelum Muhammad masuk. Dia mahu memastikan tidak ada perkara yang merbahayakan Muhammad di dalam gua itu. Abu Bakar memasukkan kakinya ke dalam setiap lubang bagi memastikan tidak ada binatang berbisa di situ yang menyakiti Muhammad. Selepas dipastikan semuanya selamat, barulah Muhammad akan masuk. Keesokan harinya, pemuda-pemuda yang mengepung rumah Muhammad mula merasa pelik. Biasanya Muhammad akan keluar sembahyang di Kaabah. 5 waktu kebiasaannya Nabi akan keluar menuju ke Kaabah. Tetapi mengapa sehingga saat ini Muhammad tidak keluar-keluar lagi? Selepas itu baru mereka sedar ada pasir di atas kepala mereka. Dan apabila mereka mengintip ke dalam, mereka melihat Muhammad masih tidur. Akhirnya mereka tidak sabar lagi, mereka menyerbu masuk. Mereka mendapati yang berada di dalam selimut itu adalah Ali karamallahu wajhah, bukanlah Muhammad. Dan ketika itu barulah mereka rasa Muhammad telah keluar berhijrah ke Madinah.
Mereka memeriksa seluruh rumah tetapi tidak menjumpai Muhammad. Mereka sedar Muhammad sudah berhijrah ke Madinah. Mereka cuba mencari Muhammad di merata-rata tempat tetapi tidak berjumpa. Dan kalau kita baca sirah dalam Durus wal Ibar, kenapa Nabi memilih Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sebabnya Sayyidina Ali antara pemuda yang digeruni dan dia seorang yang orang menghormati dia. Dan bila kafir Quraisy, pemuda-pemuda ini buka nampak Sayyidina Ali, beliau merupakan sepupu Nabi dan kedudukan dia amat mulia, dan ketika itu mereka tidak membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akhirnya pembesar-pembesar Quraisy membuat tawaran kepada sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad. Mereka mendapat ganjaran 100 ekor unta betina. Suatu ganjaran yang besar pada masa itu. Okay. Unta betina ni satu benda kebanggaan besar. Okay. Orang Arab dulu kaya ketika mana banyaknya kebun. Kebun yang ada sungai. Orang Arab dulu kaya ketika mana ada banyaknya unta. Lebih-lebih lagi unta betina. Ketika mana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi tanya, apa yang kau ada? Aku ada unta-unta yang mampu menutup kota Mekah. Maksudnya kaya sangat. Diibaratkan satu benda yang mewah lah. Contohnya kalau kita kata orang kaya di Malaysia, mungkin ada jet, kapal terbang peribadi dan sebagainya. Itu satu benda yang mewah. Sama juga pada zaman Nabi. Ada unta betina, lebih lagi 100 ekor. Itu menyebabkan kalau dapat bunuh Muhammad, seorang yang akan menjadi seorang yang amat kaya. Suatu ganjaran yang besar pada masa itu. Semua orang sibuk mencari Muhammad kerana tamak dengan hadiah yang besar itu. Selepas semua tempat yang disyaki tidak ada, akhirnya mereka menuju ke Gua Thur. Gua Thur ini antara benda yang akhir yang mereka pergi. Tak logik. Sebab apa? Berada di selatan Mekah. Tak logik. Nabi nak menuju ke Madinah utara, tapi takkanlah Nabi pergi ke selatan. Tapi akhirnya tak ada, barulah mereka menuju ke Gua Thur. Menurut Imam Bukhari di dalam kitabnya, apabila orang-orang Quraisy sampai ke depan pintu gua, tidak ada seorang pun yang menjenguk ke dalam. Kalau ada seorang yang menjenguk ke dalam, dia akan nampak terus Muhammad dan Abu Bakar. Muhammad dengan penuh yakin pada masa itu menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita pergi gua tu, memang kalau seorang tertunduk, memang nampak tempat yang Nabi menyorok dengan Abu Bakar Siddiq. Tempat asal Gua Thur tu adalah benda yang gua yang amat kecil. Dan ketika itu Abu Bakar sangat gemuruh hatinya, takut. Dan Nabi sebut, wahai Abu Bakar, jangan kamu sangka kita berdua sahaja, tetapi Allah ada bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, kau takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita berdua. Menurut sejarah, ada labah-labah dan burung merpati datang membuat sarangnya di pintu gua. Oleh itu, orang lain tidak terfikir ada orang baru masuk ke dalam gua. Ada labah-labah yang Nabi masuk dengan Abu Bakar Siddiq, ada labah-labah. Kita tahu labah-labah tidak akan ada pada tempat yang orang baru masuk. Nabi duduk di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Abdullah, anak dia, 3 orang. Abdullah ni ulang-alik selama 3 hari. Dalam tempoh 3 hari tersebut, mustahil labah-labah akan datang untuk membuat sarangnya. Dan mustahil bagi burung merpati untuk duduk elok di situ. Dan kalau kita baca Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari memang mengatakan labah-labah tersebut memang ada. Itu satu benda yang maksur, memang ada dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi burung merpati itu ada kemusykilan daripada sebahagian riwayat. Yang pertama, Ibnu Katsir sebut hadis itu adalah hadis yang lemah sebab jalur sanadnya ada seorang perawi yang bernama Mus'ab, dan ketika itu Ibnu Katsir sebut wa hadza hadis gharibun jiddan min hadzal wajhi. Okay, hadis ini amat pelik daripada sudut wajah tersebut sebab ada Mus'ab yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu yang diriwayatkanlah. So yang labah-labah itu satu benda yang sabat betul, tetapi burung merpati itu ada percanggahan dari sudut hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir pun sebut Abu Mus'ab la yu'rafu. Abu Mus'ab ini seorang yang tidak dikenali. Itu sebab satu benda yang lemah. Dan dalam hadis yang lain Ibnu Katsir sebut, tapi dalam kitab sirah ni tak sebut. Ketika itu disebut apa? Ya Rasulullah innahu la yarana. Abu Bakar sebut pada Nabi ketika mana kafir Quraisy sedang berkumpul, sesungguhnya orang-orang ini akan melihat kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalla, sekali-kali tidak, inna malaikatan tasturuna, sesungguhnya para malaikat sedang menutup hijab kita bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Ini juga maksud ada di dalam hadis, tetapi tidak disebut di dalam buku ini. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40 bermaksud, kalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongmu. Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedang ia salah seorang daripada dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Sesungguhnya Allah bersama, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Muhammad dan menguatkan dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Itu yang hadis saya sebut sebentar tadi. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir kalah dengan sehina-hinanya, dan Islam ialah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan kedudukan Abu Bakar Siddiq. Allah yang menceritakan perkara ini di dalam Al-Quran. Para ulama bersepakat orang yang bersama dengan Muhammad di dalam gua itu adalah Abu Bakar Siddiq. Allah menamakannya sahabat dan pendamping kepada Muhammad, dan Allah menyatakan Allah bersama Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa penulis menukilkan kata-kata ini? Sebab sebahagian daripada fahaman Syiah dalam kitab sirahnya mengatakan bukanlah Abu Bakar Siddiq yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di gua Tur, sedangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebenarnya yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di dalam Al-Quran jelas di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, sebenarnya yang menemani Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lam. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi kelebihan anak-anak Abu Bakar Siddiq, semuanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya. Contohnya Asma binti Abu Bakar, Abdullah dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Apa yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, segala kelemahan kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.